Jadi dekat dalam ni, first sekali bila kita bahaskan satu-satu ayat, kita kena fokus dulu kepada perkataan. Jenis perkataan dulu lah. Kemudian barulah kita fokuskan kepada baris. Baris ni walaupun kita belum belajar semua lagi, tapi antara yang kedua yang kita akan tekankan adalah baris lah. Berkaitan dengan, kemudian nanti yang ketiga kita akan terangkan pasal bentuk perkataan. Perbentukan. Ataupun bentuk. Perbentukan, tak sedap je. Bentuk lah. Bentuk je. Kemudian yang keempat baru kita bahaskan pasal metafora. Yang ni target kita nak kuasai lah 4 ilmu ni. Dalam metafora ni nanti saya akan minta semua orang dapatkan buku ni lah yang saya ada ni. Dekat Shopee ada ni. Balarah ke? Buku balarah kita yang siapa mungkin puan ni dah ada dah. Ada. Ada dah. Kalau yang belum ada boleh dapatkan lah nanti. Tapi tu nantilah. Baik, kemudian dalam bahagian baris ni apa yang kita dah belajar perkataan ni macam biasalah. Isim, Semua. fi'il ke. Kita kena terangkan ni dulu. Right? Kemudian kita terangkan pasal baris dia. Baris dia kalau ayat tu mula dengan isim, datanglah mubtada. Ingat lagi tak mubtada dah belajar kan? Baris mubtada. Tak ada khabar. Mubtada ayuah kena ada khabar. Okay. Kemudian kalau ayat mula dengan fi'il kena ada apa? Fa'il. Ada fa'il. Dan juga lagi satu Maf'ulun bih. MB. Maklum bih. Mana lagi yang kita dah belajar dah, yang bawah-bawah yang tepi topi lah. MI. Lepas huruf jar apa dia? Majrur. Majrur. Ayuh. Kemudian kita ada belajar tepi-tepi lagi iaitu MI. MI ni apa dia? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhafun Baris ilaih. bawah. Ataupun dalam bahasa Melayu dia apa? Tempat bersandar. Bersandar. Majrur baris apa? Majrur. Bawah. Majlis bawah. Bawah. MI baris mudhafun ilaih baris apa? Bawah. Baris bawah juga. Fa'il baris Baris. depan. MB baris apa? Mari atas. Ini baris. Mubtada baris Depan. Mubtada baris depan dan khobar baris Depan. Tunggal lah. Khabar senang depan. aja. Jadi ni je kita pegang ni dulu dah banyak lagi. Tapi kalau kita pegang ni dulu pun dah memadai dah untuk asas yang kuat lah. Ni macam BIM dia lah. Buat. Yang majzum. Nak kena Yang majzum minggu lepas kita ajar majzum tu. majzum. Yang kita ajar minggu lepas tu. Apa dia? Lupa dah. Yang minggu lepas kita ada belajar majzum tu. Araf apa tu? Majhul. Majzum. Dia membari matikan fi'il mudhari'. Dalam surah apa Al-Ikhlas kan. Tu tak apalah, yang tu bahagian haraf dia ada fungsi-fungsi dia tu senang je. Dia ada huruf nasab, ada huruf jar. Huruf jar membaris bawah kan. Kalau Majzum, menjazam. huruf jazam mematikan baris. Majzum. Dan jazam lah. Bari mati. Baris matikan. Boleh? Begitulah. Saat ini tak ada soalan, tak ada susah pun. Senang kan. Boleh? Boleh. Boleh, senang aja. Tapi kita kena tahu okey. Kang saya ada benda nak kongsikan dekat whiteboard kita ni. Dekat share. Kang saya share screen lah. Ada beberapa benda yang saya dah buat dah. Untuk memudahkan lagi lah kita belajar. Baik, benda ni boleh pegang lah.
Nanti kita akan masuk fokus bahagian bentuk lagi. Ni belum belajar dua ni. Bukan belum belajar lah. Belum fokuskan secara betul lagi lah. Bentuk dan metafora. Kita berfokus sebenarnya je. Jadi panjang lagi lah cerita kan. Nanti kalau kita dah ada basic yang kuat dah. Empat-empat ni dah selesa sikit. Lepas habis juzuk 30 ni insyaAllah kita masuk kat surah lain. Saya fokuskan kepada surah Nur ke surah An-Nur best. Lentera ilahi. Cahaya Allah lah. Cahaya Nur. Surah An-Nur. Surah An-Nur tu kalau saya tengok dia punya konklusi dia yang saya dah baca lah kan. Dia ada lebih kurang dalam 4 episod dekat dalam bab surah An-Nur. Kalau nak baca lah. Salah satu surah Madaniyah. Jarang dapat surah Madaniyah. Selalunya kita baca surah juzuk 30 ni majoriti semuanya Makiyah lah. Makiyah ni dia akan fokus bab tauhid, dia akan fokus bab azab, syurga dan sebagainya. Adapun Madaniyah kalau macam surah An-Nur ni dalam episod pertama dia, dalam 4 episod. Dalam episod pertamanya adalah keistimewaan surah An-Nur tu sendiri. Kemudian dalam episod pertama, babak kedua pula dia menceritakan mengenai hukuman zina. Kemudian babak yang ketiga dalam episod pertama berceritakan pasal mendatangkan saksi dalam pertuduhan. Itu dalam hukum li'an dan sebagainya. Banyak benda-benda lah. Kemudian dalam episod kedua pula, contohnya adab menziarahi rumah saudara. Ada belajar adab pula dalam tu. Episod kedua dalam babak yang kedua adalah perintah bernikah yang ketiga. Perintah bernikah dah masuk. Kalau kita ada peluang nak nikah tapi tak nikah, maka makruh bertemu Allah. Makruh bertemu Allah dalam keadaan bujang. Kalau ada ni orang masuk Minang pun tak nak, tu makruh. Salah. Dia kahwin ni dia banyak pahala sikit. Dia kena banyak sabar. Boleh? Suara saya jelas tak? Okey. Jelas. Okey. Baik, jadi sekarang ni kita masuk pula dalam surah Al-Lahab. Kita nak fokuskan first chapter dia. Lepas tu baru dah yang ni pula kita fokuskan. Yang dah belajar lah, yang belum belajar saya takkan. Baik, sambung. Ayat dia bermula lah. Ustaznya dinding cantik tak? Ya? Ustaznya dinding background tu ada colour macam grafik. Belakang saya dinding ni saya cat dengan adik saya ni. Masa tu lah. Lepas tu dah kotor boleh dah satu. Saya kena pakai cat yang mahal sikit.